Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila tuan guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita kembali, kita sambung pengajian kitab Misbahul Munir kita pada muka surat 29, pada baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-17, kaunuhu hayyan. Arti kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Lazim di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat, maka Allah Ta'ala itu keadaan dia tu hayyan, kaunuhu hayyan. Ini termasuk daripada sifat maknawiyah yang sebelum pada ni minggu lepas kita bercara dah berkenaan dengan sifat maknawiyah ni. Berlaku khilaf ulama pada nak kira sekali ke ataupun tak perlu nak kira dah sifat Tuhan ni. Cuma pada masalah mengisbat, sepakat ulama menyatakan keadaan Tuhan tu dengan sifat maknawiyah tu tidak ada khilaf. Hatta Mu'tazilah pun satu firqah daripada firqah dalalah sesat ni pun masih lagi juga berpegang kata keadaan Tuhan tu hak kuasa, hak hidup, hak berkehendak, hak mengetahui, berpegang. Disebabkan ni lah Mu'tazilah tu tak sesat. Maksud kata tak jatuh pada kufur. Sesat tu sesat lah, tak jatuh pada kufur. Ada pun pegangan-pegangan hak boleh bawa pada kufur tu ada saja. Cuma semata-mata pegang dengan Allah Ta'ala tu tidak ada sifat ma'ani, tak bawa pada kufur lagi. Kenapa? Kerana dia masih lagi menetapkan orang panggil sifat maknawiyah ni. Dengan maknanya Mu'tazilah tu tak mensabitkan lawanan bagi sifat ma'ani. Tak cuma dia tak si nak menetapkan kata ada sifat tu di Allah Ta'ala. Kerana dia kira berbilai Allah Ta'ala pada sifat, kalau mensabitkan sifat ma'ani, qudrah lagi, iradat lagi.
Maka pegangnya Mu'tazilah hok duduk taruning ni berpendapat oleh alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni bahawasanya duduk tahap fasik. Ni. Jadi kita ni kena reti. Orang ni tahap mana boleh bawa pada kufur, tika mana bawa pada fasik, tika mana boleh jadi mukmin. Tika mana mukmin yang muttaqi. Biar kita reti. Ni kadang-kadang kita lah ni gaduh nak hukum orang. Orang tu hukum kafir selalu dah. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah ni satu pegangan, satu orang panggil aliran yang mana muqtadil. Tidak kata cenderung cepat sangat ataupun menakut sangat, tak. Pertengahan. Kalau supaya kita kata ke pendapat mana Qadariyah, Jabariyah, tu pendapat hok kadang-kadang doa lalu, kadang-kadang menakut lajak. Supaya kalau Qadariyah ia berani siapa kata semua perbuatan ni daripada hamba tak ada di Allah Taala. Berani telajak. Jabariyah ni menakut sangat kata guru. Mana kata Jabariyah ni menakut sangat. Tak, semua perbuatan ni perbuatan Allah Taala. Usaha pun tak ada, kita tak ada usaha, tak ada usaha. Lepas tu tak payah usaha. Tu Jabariyah tu siapa gitu mu. Hak ni lah hak kita pernah kata-kata banyak golongan hak jenis Jabariyah ni di dalam golongan-golongan orang ahli maksiat. Ni mudah-mudahan terselamat kita daripada golongan maksiat. Golongan yang mana? Golongan bila orang tanya dia, awak ni bila nak taubat? Saing awak semua taubat belaka dah. Tutup aurat dah belaka, tak ada nak sentuh dah orang. Orang panggil hok ajnabi, orang asing ni hak tak boleh nak sentuh, tak ada sentuh dah. Awak ni bila taubat, saya ni tak siapa seruai lagi, tak siapa hidayah taufik lagi. Orang hok jenis kecek gini pun dia kira orang hok pegang dengan pegangan Jabariyah. Mana dia sendiri tak ada nak usaha. Patut usahalah. Dah. Kaju pun tanya dia, awak tu pergi duduk makan, pergi cari makanan, pergi dapur, pergi masak. Bapa awak tak tunggu saja? Awak tunggu ya biar makanan tu masuk mulut tu. Bapa awak pergi kerja. Dia kata tak boleh, kita kena usaha. Pandai pula. Ni Jabariyah capu-capu kali. Nampak ni. Sepatutnya tak ada usaha lah, tak ada usaha. Dah kalau atas ketakwaan pun tak ada usaha, tunggu taufik hidayah. Kalau gitu pun makanan tak payah usaha, tak payah kerja. Ni golongan sesat. Tak. Cuma sesat tu adakah bawa siapa kupu atau tak bawa siapa kupu tu, hak tu mengikut kepada sebanyak mana kesesatan mereka saat ni. Tak. Kita bila kata ajaran sesat agak ayah beng kita fahamnya hasil anak rima. Tak. Ibu Yati ke apa sekarang ni. Macam-macam hak pelik-pelik. Padahal hak kalau kita kata golongan artis-artis kau umpamanya, sebab banyak duk bunyi daripada mulut-mulut mereka ni gini. Ni, apa tak taubat? Tak siapa hidayah seruai Allah Taala lagi, taufik tak ada lagi. Ni, hak ni kira apa ni? Kira sesat dah lah. Majlis agama kena ambil tindakan orang gini. Sebab apa? Orang ni orang sesat, kena cok lalu muka depan. Tak, nama gapo sikit-sikit sianu ni telah melakukan satu ajaran hak menyeleweng daripada agama Islam. Mana tak perlu pada usaha. Sedangkan kita ahli sunnah Tuhan belaka, tapi di kita ni Tuhan suruh ikhtiar usaha. Sebab itulah disebut dalam kitab Risalah Tauhid tu satu ayat yang mana kita nak tolak ke bagi pegangan Qadariyah dan menolak ke bagi pegangan Jabariyah ni. Mana seayat ni? Kita ingat mulai ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Comel sekali ayat tu. Huraian daripada ulama tu comel sekali. Mana? Iyyaka na'budu, kepada kamu kami sembah. Maksudnya apa? Di situ Allah Taala nak mengisbat, nak menetapkan usaha kita saat ni. Perbuatan hamba tu menyembah akan Allah. Ni. Perbuatan kita saat ni hendak sembah Allah Taala. Sebab tu dalam Al-Fatihah Allah Taala kata iyyaka na'budu. Perkataan Allah Taala nak suruh kita sebut kata iyyaka na'budu, hanya pada kamu ya Allah kami sembah. Jadi kami sembah. Ni nak menolak apa? Menolak pegangan Jabariyah. Hok kata tak ada langsung di kita usaha ikhtiar, tak ada. Tunggu Tuhan semata-mata.
Tolak pegangan puak Jabariyah. Dia nak tolak juga pegangan Qadariyah. Wa iyyaka nasta'in. Dia bukan kata kami ni duk sembahmu ya Allah, dia kepada kamu kami memohon meminta. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sana usaha kita ni lagu-lagu mana tak ada memberi kesan gapo-gapo, hak memberi kesan Allah Taala. Sebab tu kita minta dengan Allah Taala. Nampak ni. Ni nak tolak pegangan puak Qadariyah lah. Oh, Masya Allah. Agama ni katanya alim ulama, agama kita Islam ni enggak dengan kupu agama, dengan kupu iman, dengan kupu ni enggak dekat sangat tu biji mata hak putih dengan hak hitam ni ya. Jauh ke dekat weh. Dekat sangat-sangat. Tapi dalam keadaan dekat sangat tu nak jadi ke kupu seseorang, masih lagi masyarakat kita buat tak tahu. Usahalah kita ni weh. Dak usaha bagi masyarakat ni kena dengan taubat yang sebenar. Taubat sebenar ni lagu mana? Suruh demo ni pakat-pakat mari belajar. Ni taubat sebenar. Apa? Sebab orang hak taubat tak belajar, dia tak reti kau taubat ni gapo. Patut nak tahu taubat ya sah ke tak lagu mana? Dia tak reti. Dia faham semaya taubat, mani taubat, dia faham begitu. Sedekah syarat dia bagi nak sah, rukun dia bagi nak sah kata taubat kita saat ni tu. Dengan rasa menyesalnya, dengan rasa apa lagi? Berazam atas buatnya, lepas tu syaratnya tiganya terus ditinggalkan perbuatan tadi. Kalau ada bagi hak kita zalim, ada orang kita kena minta maaf, kena pula ke bagi saat ni. Kalau tak mengaji boleh lepas ke dak sini? Tak boleh lepas. Guru kami ada cerita berkenaan seorang gubernur. Orang besar lah. Zaman dulu Khalifah dulu ada gubernur bawah dia. Jadi orang besar lah. Orang besar ni naik kuda. Bahasa dia lah orang learning ni. Orang kaya learning. Kita semua ni boleh kata kaya belaka. Naik kereta, naik motor belaka zaman learning. Tak buruk ke baru ya. Comel ke huduh ya. Mahal ke murah. Hak tu je lah bezanya. Boleh kita kaya dah lawan kita zaman learning ni. Cuma ukur dengan orang yang lebih kaya hak zaman learning tak? Mungkin kita rendah sikit. Tapi kalau ukur dengan dulu, kaya habis dah kita zaman ni. Jadi bila naik tunggangan dia berhenti satu tempat, dia dengar seorang ulama sufi. Lupa. Ada Hasan Basri mungkin. Maka dia pergilah pada tok guru dia. Dia kata tok guru. Dia dengar tok guru ceramah dulu. Dia dengar. Oh, dia kata nak jadi anak murid tok guru. Bila kata nak jadi anak murid tok guru saat ni, dia pergi pun ayat ke tok guru dia. Ayat ke syekh dok mengajar sana dah. Dia kata tok guru, syekh, hamba nak jadi anak murid syekh. Boleh ke tak? Tengok. Comel tu cara nak mengaji, minta izin nak jadi anak murid sebagainya. Tok guru kata boleh. Syarat. Tengok syarat. Ni nak suruh masuk pondok. Kalau kita boleh nak masuk pondok tapi ada syarat kalau ni syaratnya biar ada borai polis ni, pengakuan polis tak ada kes. Masya Allah zaman ni orang susah lah masuk pondok ada kes ni, tak susah kau nak guru pondok pula lah. Jadi kalau syekh ni kata dia tak syarat boleh nak jadi aku, yang pertama kena tak jawatanmu dulu. Allah, syarat pertama ni lah, tak kata siapa lah. Kalau kena kamu sendiri, kita sendiri ni pun belah lah, tak apa. Amo saya lagi jawatan amo ni orang besar. Apa kita kata menteri besar ko, jawatan besar. Dia kata tak apa. Ni esok ke dia mari dengan tok guru dia kata amo letak dah jawatan. Tu nak ayat kata. Tok guru kata syarat kedua. Tengok. Syarat kedua boleh mu nak jadi anak murid aku. Lagu mana? Syarat kedua ni mu kena pergi minta maaf seluruh kawasan hak mu duduk orang panggil bawah jajahan mu saat ni. Allah. Setahun. Tak. Hak mana rumah-rumah orang, tak kira fakir kau kaya kau miskin kau lagu mana keadaan orang, mu kena pergi minta maaf habis orang bawah mu. Hak ni enggak orang hak ada jawatan ni kena mikir sengoti lah dengan jawatan dia tu. Alhamdulillah, hamba sendiri Allah Ta'ala tak ada lah cuba lagi dengan jawatan-jawatan gitu semua ni.
Kita semua kebanyakannya tak ada lah Tuhan cuba gitu semua. Orang hak lain ada jawatan tu kena insafi sokmo-sokmo, kena tiap-tiap malam. Bukan tidur berdeku tiap-tiap malam. Hak tidur biar deku ni hak rakyat biasa. Orang ada jawatan tak boleh tidur berdeku. Malam-malam tak boleh. Dah ada jawatan sangat. Ni. Jadi dia pun kerana sungguh nak ngaji ni, yang tak habis. Habis orang bawa jadi hadiah tak maaf. Kemudiannya ni Tok Guru selesai je tak habis dia mai jumpa Tok Guru baru tahun ke dia lah kalinya. Bulan-bulan jugalah mungkin. Tahu. Dia mai jumpa Tok Guru. Tok Guru hamba habis dah. Hak rakyat-rakyat duk bawah jajan hamba. Hamba kita amat habis dah. Selama mana hamba duk pergi jawatan ni, ada hamba bagi tak kena ko atau hamba tak bagi langsung ko. Tahu. Wak masuk poket hamba je ko. Hamba tak maaf semua dah. Hamba minta halal apa semua hamba bui dah kalau ada zalim ke gapo. So lagi Tok Guru kata syarat nak jadi anak murid aku ni. Mu kena pergi mengemis apa? Pergi minta dengan orang. Tak ada tangan. Kena minta tepi jalan tolong kami. Kena begitu. Duit hak mu mengemis tu mu jangan makan kamu. Mu giwi ke anak fakir miskin, anak yatim piatu. Allah. Orang besar gabano ni kena letak jawatan gini tak maaf habis dengan orang patut nak mengemis pula ni bila Allah Ta'ala nak beri ke dia sengoti ni. Jadi ni dia saat ni pun mengemis tahu dia buat KJL kita hinggalah dia datang kepada guru dia tanya dia sapa pada guru dia Syekh saat ni hodok mengajar saat ni. Dia kata Tok Guru hamba buat habis dah apa Tok Guru suruh buat ni. Lepas tu Tok Guru kata sekarang aku nak tanya mu mana perasaanmu sekarang. Dia kata tak ada lah dengan anjing kurak ni. Anjing hok ino bukan anjing biasa ni. Hok kurak. Hok orang jalan sepak tengah jalan ni. Hok dengan anjing kurak ni dengan dia ambo rasa tak ada lah lebih hino. Ambo lagi lebih hino. Bila siapa tangga tu Tok Guru kata kalau gitu mu boleh jadi anak murid aku. Kita ni duk tangga mana ya Allah. Kecek dengan mulut ni boleh berlaku lah. Baik, kita sambung. Jadi panjang sikit. Artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang hidup. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama pula atas tiap-tiap mukallaf ni. Kita semua wajib atas undang-undang agama wajib pada undang agama atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib tahu, kena belajar, kena dihadap Tok Guru serta mengaku di dalam hatinya, kena iktikad. Maksud kata tak memadai dengan tahu saja, dengan tentu sungguh ni bagi hak sungguh, tentu sungguh sabit. Ya bukan kata tentu sungguh ada, sebab bagi ni bukan bagi ada, ni bagi sabit, bagi amru iktibari saja. Sabit yakni tetap di zat Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala, kaunuhu hayyan. Apa dia? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kena pergi gitu dari hati kita. Dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang mati. Lawan bagi hidup mati. Jadi bila Allah Ta'ala tu keadaan yang hidup, maka tentu dia ada sifat perhidup. Perhidup sini bukan maksud menghidupkan sesuatu. Tak. Menghidupkan sesuatu tu sifat kudrah, bukan sifat hayat. Maksud kata perhidup sini ada di dia tu hidup. Tak. Bapa dia hidup? Sebab ada sifat hayat. Gitu. Maka bila ada sifat hayat, maka keadaan dia tu duk senantiasa dengan hidup. Lepas tu hidup dengan berapa kita ayat dah. Tidak hidup dengan roh, tidak hidup dengan nyawa, nafas, sosak pun kita ni dak. Lepas tu hidup dengan berapa kalau kata Tuhan ni hidup ke tak hidup? Hidup dengan berapa? Hidup dengan sifat hayat. Tapi kalau tak mengaji tak boleh nak jawab tu. Mudah ya soalannya. Jawab apa pun mudah ya. Tak mengaji tak boleh jawab.
Allah, tu lebih orang mengaji. Ni, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu sama ke? Tak sama. Ni. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang mati. Kalau keadaan Allah Ta'ala yang mati, tak adalah sifat hayat. Dan iaitu sifat kaunu hayat ni, suatu sifat yang antara ada dan tiada. Orang panggil apa? Sifat hal. Ni keadaan. Keadaan apa kita kata? Keadaan seseorang tu ni berlari. Keadaan seseorang tu berdiri. Apa berdiri? Pehel sajalah. Tunjuk berdiri mana? Tunjuk duduk mana? Tak boleh nak tunjuk. Nampak ni? Ya, orang panggil bukan sifat yang wujudi. Gitu ni. Kena beri faham ni sungguh kita ni nak beri betul ni bab tauhid ni, nak beri reti ada dia sungguh ni ya dulu. Ramai dah tak lepas. Ada dia sungguh, tidak dengan tiada serta tidak. Hak tu. Neh, ada lawannya tiada, sungguh lawannya tidak. Hak tu ya dulu, hak tu beri faham hak tu betul. Hak tu pun neh perlu nak belajar. Sebab apa? Sebab dia kena makan otak ni. Ni makan otak nak mikir mula-mula je. Bila dah faham gak lagu ni mudah sangat bendanya. Ni. Mula-mula nak belajar tu. Sebab tu pahala besar orang belajar. Ni bukan cale-cale pahala tu hebui. Dah. Orang doang ibadat dengan orang duk mengaji, lebih mana? Ibadat duk semaya baik dengan demo duk mengaji, mana lebih? Orang ngaji. Nampak? Tu. Batu tu saya takut orang yang alim walaupun tidak ambil. Dia ni orang alim tapi maksudnya ibadat semaya sunat ke gapo tak banyak mana. Takut nak dibanding dengan orang ambil, orang kuat ibadat tapi ilmu dia tak ada. Saya takut. Takut orang alim lagi. Apatah lagi seorang alim tu lagi abid. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala takkan kita tangguh tu. Dan iaitu suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, ada pada zat yang sedia, sedia kalalah semua sifat Allah tu sedia di zat, yakni pada sifat Allah Ta'ala yang melazim dan melekat ia sifat kaunuhu hayat ni akan sifat hayat di zat Allah Ta'ala ini, pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia lah maka sifat hayat saat itu melekat pada zat, seolah-olahnya begitulah. Ni jadi perkataan kita kata sifat hayat ni lah yang melazim melekat pada melekat akan sifat hayat pada zat Allah Ta'ala ni, kira majas lah, kira majas. Seolah-olah akan sifat hayat di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu, mana dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan hayat? Seperti dalil-dalil yang tersebut. Supaya dalil dululah. Mana dalil yang tersebut? Dalil-dalil. Bila kata dalil-dalil tu jamak lah, banyak. Mana dalil-dalil tersebut? Bukan dalil di hayat. Dalil-dalil yang tersebut mana? Itu dalil pada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dalil. Ambil dalil situ. Setengah kitab ada kaunuhu hayat, mana dalil dia? Dalilnya pada dalil sifat hayat. Ada setengah kitab ulama ambil gitu. Apa kitab kita ni dalilnya mana? Seperti dalil-dalil yang tersebut, iaitu contoh dulu kita beri dah. Kalau kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, mana dalilnya? Dalilnya ada alai, itu dalil dia. Apa kaitan ada alai dengan adanya kaunuhu hayyan? Sebabnya kalau Allah Ta'ala tu tak ada kaunuhu hayyan, tentu Tuhan tak ada sifat hayat. Kalau Tuhan tu keadaan yang tidak hidup, tentulah keadaan mati. Bila keadaan mati, adakah hayat? Mana ada hayat?
Bila kata Tuhan itu tak ada hayat, maka lemah Allah. Lemahlah moga dia tak hidup. Bila lemah Allah, boleh ke ada alam? Tak boleh ada. Sedangkan alam ni kita tengok dah dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita sendiri. Maka tetap kata alam ni ada, menunjuk di atas Tuhan tu hayat, tidak mati. Maka lazim jugalah dengan Allah Ta'ala tu ada sifat kaunuhu hayyan. Gitu. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-18. Kita perhabis lagi ni perhabis maknawiyah ni. Sebab benda tu benda tular saja. Huraian sifat yang ke-18, kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan samuk, tentu dah Tuhan saat ni tu keadaan dia tu mendengar. Maka kerana itulah Asy'ariyah kata tak payah kira lah. Ada terkandung dah sekali, tak kira pun kira ada dah. Maturidi kata tak boleh ni hak lain, sebab dia bahagian lain ni. Tak hak samuk bahasa tu, hak tu sifat hak jenis wujudi, hak ni bukan sifat jenis wujudi. Maka dia kira lain. Lepas tu dia berselisih lah jadi dengan tok guru dia tu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi berselisih sini bukannya menghilangkan adab dia dengan guru dak. Orang kita lah ni selisih dengan tok guru gak. Tok guru tu gak support tak ada lah. Jahatnya, sesaknya orang lah ni. Jangan gaduh. Guru kita tepat futuh kita. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, memadai dah aku ni nak dibuat jadi khadas, suruhlah bergapo aku bila aku ambil ilmu walaupun satu huruf saja dengan seseorang, maka aku khadas dia dah. Allah nilah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab tu Tuhan wi ke dia pembuka ilmu saat ni tu. Hak Nabi SAW kata ana madinatul ain wal aliyu babuha. Kerana kealiman dia. Maka kerana itulah bila ahli kitab ni tak puas hati dengan hadis tadi Nabi dak kata ana madinatul ain wal aliyu babuha tu, dia pun sepakat 10 orang. Betul kalau Dok Muhammad ada ayat kata Ali tu pitu dia. Gini, nak tahu betul kodok kealiman Sayyidina Ali tadi tu, kan Allah wajah. Kita 10 orang ni tanya soalan sama, dia jawab lain kodok. Kalau kata Ali saat ni tu jawab serupa ya dengan 10 orang menanya, 10 jawapan tu hak sama, ia tidak aling. Tapi kalau kata Ali ni kita tanya soalan sama tapi dia jawab berlain ni, yalah aling. Soalan gapo hak demo tu tanya? Demo tu tanya mana lebih harta ke ilmu? Seorang kita tanya, "Hei Ali, mana lebih harta ke ilmu?" Sayyidina Ali karamallahu wajhah jawab kata, "Ilmu." Mana hujahmu kata ilmu tu lebih pada harta? Sayyidina Ali kata, "Ilmu ni dia jagamu. Hartamu kena jaga dia." Oh, jolo. Tanya orang berharta ni. Tanya orang berwang. Kita bukan berwang, kita tak ada wang. Nak tanya orang yang beruang. Tak. Tanya orang yang beruang ada harta. Susah kalau ada harta. Ada orang kata susah ni. Bapa kata susah. Nak boleh saing susah. Bapa patut boleh saing kau mudah. Orang beruang ni susah. Bapa nak cari saing hak sengoti. Bila kita ada harta orang nak saing belaka. Saing hak sengoti ni susahnya. Bapa. Bila kita ada harta orang pakai nak saing kita, kita tak tahu hak mana sengoti nak saing kita. Menyebabkan kita ni ada syak wasangka, ada ni nak mari rapat ngambo, nak puji ambo, nak kata gini kamu ni, nak ke harta ambo ni ya. Mari sengket Jadi nak dapat saing susah. Orang tak ada duit, jadi hak mana mari dekat kita tu saing kita dah tu. Sebab dia tak ada niat muka lain dah. Tengok. Tu nak ayat katanya duit ni alah deh. Jadi serabut tu banyak daripada tak ada duit weh. Kita tak ada duit ni rasa serabut dah. Demo ada duit ni rasa serabut lebih lagi. Lagi jalan mana-mana susah, anak bini susah, nak tinggal harta susah. Kita tak ada susah gapo. Tu. Ni cara kita nak motivasi benda hak ada di kita ni hak terbaik tu habis ke kita dah.
Jadi Sayyidina Ali kata, duit, harta mu kena jaga. Ilmu ni kalau ada, dia jaga mu. Habis seorang. Seorang lagi mai tanya pula, Sayyidina Ali kan Allah kata sama juga, ilmu lebih. Mana lebih dia? Harta kalau mu wi kau tak ada, kalau belanja. Ilmu kalau kau mu belanja, mu wi kat orang, mu beroyak kat orang. Kau bertambah. Sebab tu ilmu ni kalau dia mau tak bayar pun tak apa. Ni. Kelas free. Ada apa? Ada sesuatu apa? Sebab ilmu ni bila kita wikok orang ni, kau bertambah. Tak ada kurang. Tak. Ilmu hok ganjaran Tuhan, tak payah hoyak lah tu. Ni. Sebab tu orang berilmu, di antara sedekahnya ialah orang berilmu menyampaikan ilmunya, atau di antara sedekah. Oh, banyaklah deh kemudian guru-guru kita dak menyapa kau kita, boleh kau kita. Ni guru daripada guru mereka pula ni. Kau ada anak murid menyapa, ni menyapa, boleh kau kita ni. Berapa banyak dah ganjaran Allah Taala dak beri ke demo tu. Nak dengar keikhlasan mereka betul-betul. Ni barang ni atas muka dunia tak nampak sangat lah. Mati kena Covid baru tahu. Baik. Huraya sifat yang ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Jadi nak ayat kata anak murid jangan lawan tok guru. Nampak tak kena di tok guru, jangan gaduh nak salah ke guru. Kita boleh nak kata pandangan saya nampak gini, lepas tu guru tak beradablah. Kita melihat ke ulama-ulama yang berjaya, tak ada seorang ulama pun lawan tok guru dia. Mudah saja nak tahu anak murid ni akan berjaya ke tak. Hok lawan tok guru, of course. Ni tentu sekali tak berjaya. Sebab dia tak ada pembukaan. Ilmu ni mari buka kat guru kita. Yang bukan mari buka begitu saja. Ada satu cerita. Rasa nak cerita hari ni be. Nak. Seorang guru ni dia tengah duk mengajar. Bila duk mengajar saat ni, mari seorang perempuan. Allah comel orang betina saat ni. Tok guru ni tarik buat masuk bilik. Tak. Masuk bilik cepat pula tu. Tak ada nak tutup kitab, tak ada wallahu a'lam. Pergi lalu masuk bilik. Bawa perempuan saat ni. Anak murid pakak tengok, Allah, masya-Allah. Anak murid hok kaya warak ni lah. Oh masya-Allah, masya-Allah guru kami. Ni hok kaya warak ni. Jadinya bila tengok kelakuan seorang guru gitu habis, pakak tak nak guru dengan dia. Tinggal seorang. Ni. Apa kalau begitu, tok guru dia saat ni keluar daripada bilik saat ni. Ni. Dia tengok habis tak ada anak murid ni, tanya seorang lagi. Gimana habis? Dia kata tok guru, pakak lari habis tak nak guru belaka. Pakak kata berhuduh belaka kau tok guru sebab apa? Sebab tok guru yang erti nak masuk dalam bilik. Dia dah comel. Comel. Lepas tu tok kata patah awak ni lagu mana? Saya ni seka kau tok guru baiklah. Adalah tu sebab apa? Maka tok guru saat ni kata, jodohlah. Perempuan hok saya masuk bilik cepat-cepat saat ni, hok awak kata comel ke apa saat ni. Anak saya sendiri, saya tak sewi nak biar terlihat oleh oleh lelaki, oleh anak murid saat ni. Saya gaduh-gaduh hok masuk dalam bilik. Apa ni? Banyak berlaku kerosakan seorang murid tu bila rosak dengan guru. Mari sikit dalam hati kita seka buruk kotak guru ni pun tak comel dah. Sebab itulah banyak istighfar. Seka kata tok guru ni cari makan dengan ilmu ni. Gaduh. Istighfar dah astaghfirullahalazim. Jangan gaduh. Kita ni kalau tak suka kok orang tak ada kurang gapo di kita. Kalau kita tak kata huduh kok orang, tak ada kurang sikit abot di kita. Tapi bila kita kata kok orang, kita suka kok orang, tidak nanti kok tu guru kita. Orang biasa, rosak dah kita. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya mukallaf dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an. Sabit tentu sungguh, bukan bagi wujudi, bagi amru i'tibari sahaja. Kaunuhu sami'an ni.
Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Apa Tuhan mendengar? Sebab Tuhan tu bersifat, apa keadaan Tuhan mendengar? Sebab Tuhan tu bersifat dengan mendengar, maka keadaan dia pun tentulah mendengar. Dan iaitu apa ni? Kaunuhu sami'an ni suatu sifat yang antara ada dan tiada. Duduk tengah-tengah. Tak naik tangga ada, tak turun siapa tangga tak ada. Orang panggil amrun iktibari ataupun hal hak pada masalah maknawiyah ni. Benda hak kita faham, benda hak orang panggil wujud pada zihn, tiada pada kharij. Dak zihn kita faham lah, ada lah. Kharij tak ada. Ya gini nak faham wujud pada zihn tiada pada kharij ni. Supaya kita bayar ada rumah. Cuba bayar. Rumah besar hak kita. Ni. Ada ke tak luar? Tak ada. Bayar boleh. Mai gambar ke. Ni. Kata setengah gurunya, setengah ada seorang sahabat ni yang ambil tok guru dia kata ada tok guru ni kata gini. Nak bagi mudah contoh amrul itibari bagi hak kita faham. Ni mana? Buah kelapa ataupun buah mokte hak kita nampak pada tepi sungai. Ni, pokok mokte dengan buah mokte ada tepi sungai. Kita nampak duduk dalam sungai. Cuba kita ambil buah mokte hak ada di sungai sat ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Ambil lah. Dalam sungai ti buah mokte ni masuklah dalam sungai setengah mana pun tak akan ada. Sebab apa? Sebab benda tu bukan ada situ, hanya bayar-bayar saja. Nak faham kata amrun iktibari ni bukan barang hak boleh dicapai. Pada kharij hanya pada zihn saja. Dan iaitu kaunuhu sami'an suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim, yakni yang memestikan dan melekat ia kaunuhu sami'an akan sifat sama di zat Allah Ta'ala lagi yang sedia ia kaunuhu sami'an. Apa? Ni. Sebab sifat Allah Ta'ala ni semua sifat sedia. Tak ada sifat hak baru. Sebab apa Tuhan tak ada sifat baru? Kalau Tuhan bersifat dengan sifat baru, maka zat dia tu akan jadi zat yang baru. Iaitu kaedah fakta dia gitu dah. Mana-mana zat hak bersifat dengan baru, maka zat tu akan dihukumnya baru. Supaya kita ni ada sifat baru berlaku. Ni? Baru besar, baru ada, baru berlaku. Maka zat ni dihukumnya baru. Maka kerana tu tak boleh nak sabit kata Tuhan ni turun naik. Tak boleh. Turun sepertiga malam naik pula. Hak pada hadis tu mutasyabihat lah. Tak boleh nak ambil pada zahir makna, ambil zahir makna rosak akidah. Tak perlu jadi ayah ping. Sesat dah. Tak boleh jadi ibu yati ke apa semua. Gak usah. Gak usah. Kira sesat dengan begitu je. Walaupun orang letak kita ni orang hebat ke, ada nama datuk ke, Tan Sri ke, apa nama kita, doktor ke, Profesor Madya ke, sesat dah kita ni. Walaupun orang tak nyatakan kita sesat. Sesat dah pada agama. Ya kadang-kadang orang pandai kecek ni dengan orang ada CJ ni ke. Patut ada jawatan pula 3. Ada CJ, ada nama pakat di pada ilmu, salah satu ilmu bidang ni. Ada gelaran, kedudukan, lepas tu ada pengaruh, ada kecek cara sedap. Pada dah seseorang tu sesat pun kira betul. Pada orang, tapi pada agama walaupun hebat, pakat tinggi, ada jawatan ni, ada nama pada nisbah-nisbah ilmu tadi, profesor, doktor ke apa semua, tetap dihukumkan dengan sesat. Tak payah nak bergaduh mana tapi. Lepas tu hanya dia orang awal ni lah. Orang awal bila orang cok sesat tu pun ada lagi hak dia ikut. Ni. Apatah lagi hak tak dicok sesat. Lagilah ramai ikut followernya. Lepas tu lagu mana? Nak beki lagu mana? Tak ada nak beki lagu mana dah kita orang biasa ni. Kita mampu ayat kadang-kadang kita mampu lah. Hak tak mampu. Kita doa Allah Ta'ala, kita sendiri pun tak tahu ni. Nak jadi berubah ke tak berubah kita dalam keadaan akidah yang sebenar ni. Duk bimbang juga kita pun. Mana-mana zat bersifat dengan apa-apa sifat baru walaupun satu, maka zat tu dihukumkan dengan baru.
gitu deh. Dan dari atas demikian seperti yang telah tersebut di huraian-huraian di atas. Dalil mana dalil dia? Kaunuhu sami'an, kata keadaan Tuhan mendengar. Dalil yang mana? Allah ni masih Allah, benar sekali Allah lah dalil dia nya. Dalil kata Tuhan itu ada kaunuhu sami'an. Tu secara ijmali, secara tafsili hurailah supaya tak ada. Musannif pun malah nak hurai, hamba pun sebetulnya malah dan nak hurai. Memadai orang cerdik ni dengan satu contoh. Memadai so contoh kat padai dah kita orang cerdik ni. Huraya sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Tu deh, kaunuhu basiran, lazim di atas sifat basar Allah Ta'ala, maka tentulah Allah Ta'ala tu kaunuhu basiran. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama. Jadi kita faham undang-undang agama ni tidak hanya masalah semaya tak semaya maksudnya solat lah, puasa, zakat, haji, pemerintah, muamalah, gapo semua bukan sekadar tu. Hak besar tunjuk utamanya ni akidah. Tak payah nak bosan lah, tak payah nak bising lah, tak payah nak serabut lah dengan semaya, dengan puasa, dengan pemerintah, dengan muamalah, jual beli, gapo sekalipun. Kalau hak tunjuk ni tak beres berlaku. Semaya lah banyak mana, puasa lah banyak mana. Buatlah seperti mana hak Tuhan suruh dengan hukum-hukum syarak ni, pada pentadbir kau, pada jual beli kau, pada apa sekalipun. Tapi kalau hak ni tak ada dasar sebenar, rosak habis hak lain. Dia hak ni ibarat akar ni. Akar. Kalau pokok nak pergi tengok pokok jadi tak jadi, akar dulu. Kalau akar tak jadi, tak payah haraplah dengan dahannya, dengan orang panggil ratingnya, dengan batang pokoknya, dengan daun bunga dia, apatah lagi dengan buahnya, tentu dah rosak. Kalau nampak jadi pun hak tu pokok palsu, bukan pokok sebenar. Comelnya pokok ni hijau, moleknya buah dia. Makan? Boleh makan ke tak? Bagi palsu tak boleh makan. Kalau kita beri makan juga, dia tak ada kenikmatan makan buah sebenar. Maka kita kena cari akar hak sebenar dulu. Mana akar sebenar ni? Ni. Ni akar sebenar. Cari tok guru. Mengaji betul. Pelaga lutut tu. Pelaga lutut. Mengaji harfin bi harfin dengan tok guru saat ni. Ada dapat berkat. Insya-Allah. Susah situ wajib pada syarak. Jadi biar faham kata syarak ni, hak ni hak besar sekali nak lepasnya. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, tentu sungguh di zat Allah Ta'ala kaunuhu basira, keadaan Tuhan yang melihat. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, yang tidak lah nasawak tak ada yang ni. Tidak keadaan Allah Ta'ala yang buta. Kena tambah yang sini. Yang buta situ. Bagi yang ni pun penting juga. Tidak keadaan Allah Ta'ala yang buta. Bila Allah Ta'ala tu keadaan dia yang melihat, tentu tidak yang buta. Kita lah, kalau kita ni tentu melihat, tentu kita ni tidak bersifat dengan buta. Nampak deh. Maka keadaan kita pun keadaan melihat lah, sebab kita melihat. Cuma beza melihat kita dengan melihat Allah Ta'ala nya, di antaranya melihat kita ni menggunakan alat mata tu lah. Tak ada mata boleh lihat? Tak boleh. Hok bagi zahir ni lah. Bagi batin lihat bukan dengan mata, bagi batin lihat dengan hati. Hati comel nampaklah bagi comel, hati rosak nampak bagi rosak habis. Tak? Hati yang pentingnya. Hati kita comel nampak baik, buruk, comel berlaku. Hati kita teruk, bukan kata hok buruk, hok baik pun dinampak buruk juga. Ada asal kok dia. Kalau kita gak hok buruk pun kira baik. Tu hati rosak.
tu kena belajar penawar bagi hati pula lah. InsyaAllah lah ada masa kita pun nak baca juga. Nak baca bukan nak baca kok dia, nak baca ke diri kita. Apa deh? Hak dunia ni tak ada bimbang lah. Hak dunia ni siapa waktu siapa kita siapa. Kalau Tuhan tentu, kalau Tuhan tak tentu tak payahlah. Sebab tu disebut dalam kitab Ibn Athaillah tu, yang mana mafhumnya bodohnya orang ni bila dia duduk bersungguh pada benda hak Tuhan tetap dah tadi ya Allah. Kita semua ni hamba lah. Bodohnya kita ni bila kita bersungguh pada benda Tuhan tetap dah ke kita. Kita makan hari ni terus kita tetap dah ke kita, cuma Tuhan suruh usaha ni hanya sekadar orang panggil nak menjalankan asbab ya. Usaha kita ni tak memberi kesan pun. Kalau keluar pagi balik malam tak sembahyang ceput tu jugalah ada Tuhan rezeki ke kita. Ada orang duk sembahyang tak tinggal, ibadat tak tinggal, tapi bila rezeki dia banyak tu juga siapa ke dia. Tak kira PKP tak kira PKP. Nampak ni. Jadi bodohnya kita ni bila kita duk temu benda hak Tuhan tetap dah di kita. Tetapi tidak bersungguh pada barang hak Tuhan suruh kita usaha ke mana mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Mana alamat tak bersungguh? Pengajian agama tak ada minat, guru agama tak ada minat, bersaing dengan orang agama tak ada minat. Itu duduk mana sungguh kita? Ya kahilai ada setengah orang tu helak tak capuk dia betul-betul dengan majlis ilmu, dekat dengan ahli ulama, saing sahabat dia tu orang alim, orang minat ke ilmu, orang agama lah kita kata, kecek gak berkenaan dengan agama. Tapi bila satu ketika Allah Ta'ala ni rasa beci pada dia ni, Tuhan ambil dia capuk gitu lain gitok dari taki busuk tempat najis berlewat dengan benda-benda orang panggil sosial dia saat itu, persekitaran dia tak molek belaka. Guru tak ada dah nelpon nanya untuk guru apa khabar, tak ada dah. Saing sahabat dia tak ada dah. Tuhan hilangkan habis benda-benda hak kebaikan dengan dia saat itu, hingga dia nampak hanya benda hak berbentuk dunia hak tak sampai pada akhirat. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, tidak keadaan Allah Ta'ala yang buta. Dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada, melazim dan melekat ia akan sifat basar di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam. Qala al-musannif, satu lagi huraian sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata. Ini bagi kita kena isbat. Kita kena tak ke Allah Ta'ala tu bukan hanya ada sifat kalam, bahkan keadaan Tuhan saat itu kaunuhu mutakalliman. Keadaan dia tu sentiasa dalam keadaan bersifat dengan berkata-kata. Bukan berkata-kata tak bertip kecek nudak. Dan tentu tidak keadaan yang bisu. Bukan dan tentu tidak keadaan Tuhan bisu. Apa kita dah senyap, kita keadaan kaunuhu mutakalliman, selagi mana tak ditarik ke sifat kalam di kita. Bila tarik sifat kalam di kita, maka keadaan kita tidak mutakalliman dah. Jadi maksudnya duk senyap tu tak melazimi ke bagi bisu. Yang melazim bagi di atas bisu seseorang bila tak ada sifat kalam. Dan iaitu keadaan yang berkata-kata, sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazim dan melekat ia sifat ini akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Ini orang panggil hanya orang panggil majaz, isnad kepada majaz sahaja. Supaya kita kata ubat menyembuh tu lah. Jadi bagi orang mukmin tak jatuh kupu. Kita kata ubat sembuh, maka kenyang, tak jatuh kupu, sebab hanya nisbah
asbab musabbab saja kita kecek. Iktikad kita pergi Allah Ta'ala berlaku. Cuma kalau orang tak mengaji, nak bimbang juga. Bila kata ubat menyembuh juga, tak mengaji, nak lari di Allah Ta'ala. Nak lari kata Tuhan yang menyembuh. Maka kalau siapa tangga tu, maka rosak akidah. Kecek serupa ramah juga. Tapi pegangnya dia tak serupa orang ramah. Orang yang berakidah ni. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil atas demikian itu kata kaunuhu mutakalliman seperti dalil-dalil yang tersebut. Mana dalil kaunuhu qadiran, dalil kaunuhu muridan? Mana dalil dia? Secara ijmanya alam ni lah menjadi dalil. Kata Tuhan tu keadaan yang berkata-kata. Apa kaitan? Kalau orang tanya, apa kaitan? Selapis lagi orang tanya, apa kaitan antara kaunuhu mutakalliman Tuhan ni dengan kata adanya alam menjadi dalil kata Tuhan mutakalliman? Kaitannya ialah kalau Tuhan kau tidak berkeadaan kaunuhu mutakalliman, tidak dalam keadaan berkata, tentulah keadaan Tuhan bisu. Ya lazim dah. Bila Tuhan bisu tentu tak ada sifat kalam. Bila tak ada sifat kalam maka lemah Allah Ta'ala. Bila lemah tak boleh jadi Tuhan. Bila tak boleh jadi Tuhan maka tak boleh buat makhluk. Tak boleh buat makhluk sedangkan makhluk telah ada. Maka sabitlah kata Tuhan tu tidak bisu. Maka sabitlah Tuhan tu kaunuhu mutakalliman. Jadi seperti mana hak kita dah sok mula barang ni kalau Tuhan nak wi mudah faham lah. Barang ni kalau Tuhan tak sewi mudah faham, tak faham sampai bila-bila. Tapi adakah tak faham kita saat ni tu merugikan kita? Jawabnya tak. Bapa? Sebab terkadang orang yang cepat pada faham ni tidak lama pada mengaji. Dia otak pikak, otak lekat, otak pendek kata cepatlah. Hingga dia kata, hok tok guru duk baca ni hang boleh baca dah. Mana bukan kata sekadar dia panggil pengajian dia jadi tak lama sebab dia cerdik apa semua, bahkan dia ada sifat mazmumah dak hina guru pula. Tok guru baca salah. Terkadang nak jadi rosak situ. Orang hok cepat sangat otak ni. Maka kita kalau cepat kita kena suka baik, alhamdulillah. Orang lain tak faham kita boleh faham. Cuma atas kita hok lambat tak boleh nak faham lah. Saya hidup mengaji ni banyak ustaz dah, banyak kitab dah. Tak boleh nak faham. Dak cuba ya lagu mana saya mengaji. Saya pergi mengaji sekali, lepas tu tak mengaji dah lah. Pada tak faham pun. tak boleh kena awal hingga akhir gitulah baru kena mengaji. Jadi kalau ngaji awal hingga akhir banyak ustaz dah, banyak kita dah tak faham juga. Maka kita suka baik Tuhan Allah Ta'ala nak masih menetapkan kita ni nak usaha pahala banyak diganda-gandakan. Mungkin satu hari nanti bila kita faham dengan jelas molek. Dia terkadang ni ke hok kita ni hok dapur hok kita duk masuk dan ni orang tina duk masuk dapur dan ni pun pakai gas tak gitu hidup lalu ya rasa nikmat makanan tu tak sama dengan dulu duk masak dengan guna kayu api, tak sama. Nampak ni. Jadi biar kita faham masing-masing ada kelebihan, cuma kelebihan tu atas kita guna saja, atas kita suka baik dengan Allah Ta'ala saja. Rosaknya di kita saat ni benda baik pun nak jadi rosak bila kita tak guna cara. Benda yang kita kata lambat boleh faham ni pun tak guna cara jadi rosak juga. Itu atas cara kita mengolahkan balik benda saat ni tu. Supaya hamba ndak hamba diri ni Allah Ta'ala beri tak ada lah bijak sangat pikak supaya sahabat-sahabat hak lain. Tapi alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala beri kat kita ni ndak masih tetap dengan dalam alam pengajian walaupun duduk baca kitab kat orang pun koho-koho bodoh-bodoh ni, tapi duk mengaji Allah rasa nikmat sangat-sangat. Terkadang kita tengok sahabat-sahabat kita Allah sianya ke demo tak leh dah duduk alam pengajian tu letak demo tu dengan keadaan lain dan sebagainya. Maka di sanalah kita rasakan nikmat Allah Ta'ala saat ni. Maka nikmat Allah Ta'ala beri kat kita ni kita rasa kena syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat pada kita. Wallahu a'lam. Ila angkon tambihun bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi sifat tersebut tu 20 sifat kepada 4 bahagian. Wallahu a'lam.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.